Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi majlis, yang berusaha pengurusi surau At-Taufiqiyah, yang amat saya hormati, yang berhormat adun kawasan ini Tuan Haji Taufiq Abdul Ghani, seterusnya orang-orang besar kawasan ini, tutup guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah. Kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izinnya kita dapat untuk sama-sama hadir dalam majlis ilmu yang kita harap kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk yang kita nak bincang pada malam ni hanya satu sahaja, iaitu tafsir sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tekuni dan kita fahami dengan sebaiknya. Mudah-mudahan ia menjadi bekalan dalam kehidupan kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa fagharaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan disebut bahawa hadis ini mengikut syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan Imam Az-Zahabi telah menilai sama seperti pandangan Imam Al-Hakim. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang masyhur Fathul Bari menyatakan sanad hadis ini adalah hasan, dan dikatakan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah ibn Al-Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd. Hadis ni memberi maksud, berghanimahlah kamu, ambillah peluang seupaya mungkin, iaitu 5 perkara sebelum datang kepada kamu. 5 perkara. Mudamu sebelum datang tuamu, sihatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang fakirmu, waktu lapangmu sebelum datang kesibukan bagi kamu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Hadis ni masyhur, dan kata Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, antara lain katanya, waktu hidupmu sebelum tiba waktu matimu, iaitu perbanyakkan melakukan perbuatan yang bermanfaat. Waktu sihatmu dengan perbanyakkan beramal soleh ketika sihat. Waktu lapangmu dengan cara kamu gunakan waktu lapangmu di dunia sebelum kamu sibuk di hari akhirat. Waktu mudamu sebelum tuamu dengan beribadah sebelum datang masa lemah. Waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu dengan jalan berzakat, bersedekah, berwakaf dan juga berinfak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita nak kembali sikit
dalam hadis ni. Yang pertama sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ini seorang rasul yang bila dia guna satu-satu bahasa, dia tidak guna lebih-lebih kurang macam kita ni. Tapi bila dia guna tu, bahasa tu, kita kata memang benar-benar memberi makna. Kalau orang faham, fahamlah sepatutnya. Pertama, dia guna kalimah irtanim. Apa makna irtanim? Irtanim ni daripada kalimah irtanama, yaghtarnimu, irtinam. Irtanim. Irtanim ni maknanya, kalau orang pergi perang, lawan dengan musuh, musuh lari, tinggal harta, kita pergi ambil harta tu. Harta tu dipanggil ghanimah. Dan kalau ambil harta tu, dia tak boleh berlenggang. Cara ambil tu, ambil kata orang cekor, cara secepat mungkin. Sebab nanti kalau tak, musuh mari attack balik. Dia tak boleh hanyung gitu, okey dah, itu lain. Boleh jadi musuh berundur dulu, kemudian dia patah balik, mati kita. Cara ambil tu macam mana? Ambil dengan ghanimah, dengan sungguh-sungguh. Orang kalau tengok harta ni tuan-tuan, dari segi ghanimah ni, dia tak tinggal. Dia ambil yang paling utama, yang penting, yang apa semua sekali dia akan ambil. Itulah sebenarnya perang. Apa makna? Maknanya, hei saudara, dalam hidup kita, kita jangan buat lebih kurang. Berapa ramai ada kawan-kawan kita, sahabat kita, keluarga kita yang mati, kita rasa kalau aku duduk tempat dia pun aku rasa tak puas hati. Tengok prestasi KPI ke SKT ke apa benda, kita nampak banyak kurang. Kita sendiri rasa Allah. Tapi ada orang tu kita tengok, Masya Allah, dia mati pun puas hati. Banyak sumbangan dia, tidak ada waktu, melainkan dia akan memberi manfaat. Yang ini yang kita nak. Biar ada perasaan macam tu. Ni masa sayang tuan-tuan. Saya pernah datang, pergi bertemu dengan seorang profesor ataupun doktor di sebuah universiti. Nak masuk pintu rumah dia tu, pintu bilik jabat dia tu, dia tulis, matematiklah kamu sebelum kamu di matematika. Sebab dia guru matematik. Matematiklah kamu sebelum kamu di matematika. Lalu dia pun buat. Umur kita 60 tahun. Kita tidur sahaja 30 tahun. Sebab itu kalau ada dalam majlis ni tidur, saya tak marah. Sebab nak mencukupkan 30 tahun. Sebab betul. Masa kita kecil, kita kuat tidur. Masa kita sakit, kita kuat tidur. Bila usia sudah lanjut, kita cepat tidur. Kadang-kadang tengah duduk, orang tengah bercakap, tidur. Naik kereta, duduk sebelah driver, tidur. Driver tengah cakap, tiba-tiba alam mana dah dia tidur. Separuh umur kita dihabiskan untuk tidur. Kita duduk atas meja makan, maksudnya aktiviti makan minum 15 tahun. Artinya seperempat umur kita habis nak makan. Musi, ada makan dekat mana ni? Ada, tengok. Dan kita sendiri pun akan faham, kalau tak ada, carilah kedai mana-mana pun makan. Setiap hari manusia akan menggunakan kalimah makan, minum. Nak makan apa? Makan. 15 tahun.
Nak makan 15 tahun makan minum. Kita duduk dalam tandas 12 tahun, 1/5 umur kita. Lama. Boleh tak buat surau cantik tak ada tanda? Buat masjid tak ada tanda? Buat rumah tak ada tanda? Bahkan tanda sekarang ni tak pelik menjadi tanda dalam bilik tidur. Kalau zaman dulu tanda tu orang anggap busuk, teruk, mesti jauh pada rumah. Sekarang tak. Kita nak beli rumah, kita tanya dulu berapa tanda. Satu je. Tak boleh. Dua pun huru-hara tadi. Dah sekurang-kurangnya 3. Paling sedap 4, supaya tidak berebut tanda. Ni keadaan 12 tahun duduk dalam tanda. Kita beribadat untuk solat, kalau kita buat 5 minit, lebih kurang dalam setahun setengah. Tak banyak. Jadi masa itulah yang kita kata berghanimah. Kita kena ambil betul-betul masa. Orang yang hebat, dia boleh buat macam-macam dalam masa sehari. Tapi orang yang malang, dalam masa setahun sikit benda tak selesai. Hang buat apa? Allah itu lah. Dia terpayah lalu kita. Dia tidak ada hala tuju, dan dia tidak ada target, dia tidak ada misi, dia tidak ada visi, dia tidak ada apa yang dia nak buat. Rugi. Sebab itu Nabi guna kalimah ightanim. Kamu kena ambil masa tu. Cerdik, bijak. Kadang-kadang kita tengok orang bijak ni, dia mengalami sedikit ujian dalam episod hidup dia. Dia dibawa dengan dimewahkan, disenangkan, dikayakan, dimudahkan, dia tak ke mana. Saya terbaca seorang India. Dia datang ke Indonesia. Dia menega. Akhirnya sekarang dia menjadi orang nombor 5 terkaya di Indonesia. Dia cerita tribulasi hidup dia masa mula-mula nak naik, akhirnya jadi orang nombor 5. Orang India. Kalau orang Malaysia, tuan-tuan boleh tahulah, orang nombor 1, nombor 2, nombor 3 kaya tak payahlah. Kita nombor berapa tak payah sebutlah. Tribulasi, tengok. Dia ambil peluang betul-betul. Akhirnya kita tengok dia berjaya. Jadi ightanim khamsan qabla khamsin. Tolong ambil 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sama ada dunia atau akhirat. Tapi saya tak nak bincang buat dunia sangat. Kita nak akhirat kita. Syababaka qabla haramika. Mudamu sebelum datang tuamu. Orang muda kurang menghargai waktu kemudaannya, kecuali selepas tua. Barulah dia nak menghargai waktu muda dia. Tapi tua ni tuan-tuan, dia tidak akan kembali kepada muda. Walaupun dia cuba adjust. Apa dia cara adjust? Dengan cara buat pembedahan plastik, makan awet muda, makan jamu ni, makan vitamin ni. Dia tak sama dengan kederak muda. Kederak muda ni Allah jadi lain, luar biasa. Dia kuat. Muda sebelum datang tu. Orang tua bila dia tengok masa muda, dia tengok orang muda, dia termenung. Dia berkata, laitas syababa ya'udu ghada. Allah, kalau boleh mintalah masa muda mari semula. Esok biarlah muda jengah
singgah dalam hidup. Tak. Orang tua dengan orang muda ni beza, tuan-tuan. Nak cari paling mudah, saya selalu beri contoh mudah. Saya pergi ke Mekah. Saya bukanlah tua sangat, tapi tua lah. Tapi bukanlah tua sangat. Saya pergi belajar Madinah, belajar di masjid. Saya ingat masa saya tawaf, saya sa'i. Sa'i ni satu ibadat yang tak boleh nak rekah. Dia panjang tu semua. Tawaf ni kalau masa orang sikit boleh rapat-rapat, boleh laju. Sa'i tak boleh tu. Hang gagah macam mana pun setakat tu lah. Dak urut pun setakat tu. Jauh tu jarak tu. Safa, Marwah, Gili 7 kali. Saya ingat masa saya muda, umur 19 tahun, 20 tahun, selamba je tawaf. Punya Sa'i. Tapi bila dah kita kahwin, umur kita bukanlah tua sangat, 45 tahun. 40-45 tahun. Kita pun ada anak umur 14 tahun, 15 tahun. Kita ajak pergi Mekah. Sa'i. Kita 3 pusingan, dia 6 dah. Bye-bye bah. Allah kata. Dah nak kata macam mana? Masa tu baru kita tahu kederak kita. Oh, kalau kita kata ganggu lah kita ni. Masa tu nampak tua. Jadi ambil masa muda. Masa muda ni bukanlah maknanya kita nak nanti dalam umur 20 tahun saja. Tak 30 tahun pun kita kata muda lagi, 40 tahun. Maknanya belum orang anggap tua sana. Bila tua ni tuan-tuan lelaki. Dan saya perkara kena ingat, amalan yang kita lakukan masa muda tak semestinya kita mampu laku masa tua. Amalan yang kita lakukan masa muda, itulah biasanya menjadi tabiat masa tua. Kalau orang tu rajin pergi masjid masa tua, kita akan tanya, masa muda pergi tak masjid? Dia kata memang biasa dah. Tapi kalau masa tua dah rajin pergi masjid, tanya pakcik tak pergi masjid? Kata saya, pakcik semai Jumaat je pergi. Tengok, saya pernah ceramah di satu masjid, kata silap di Selayar. Kita lama dah 5-6 tahun lepas ataupun lebih sikit. Sudah ceramah, adalah bagi seorang pakcik duduk kat hamba. Orang bagi tahu ni orang yang paling tua di sini. Umur dia lebih kurang 88 gitulah, tua. Yalah, ada orang pimpin. Saya tanya dia soalan. Saya kata, pakcik mari masjid setiap waktu ke? Dia kata, setakat ni alhamdulillah pakcik mari. Sejak daripada dulu lagi. Dah pakcik tak ada kerja, mari masjid lah. Kita tak ada kerja lagi tak mari, ada kerja pun tak mari. Tengok, maknanya perangai orang tua tu yang jenis rajin ke masjid, baca track rekod dia masa muda, dia baca, dia rajin tak ke masjid? Rajin. Dia ada kes orang tua rajin ke masjid masa muda tak rajin, tapi tak banyak. Sebab masa nak rajin tu kena gaul, tak jadi dah. Sungguh. Dan di sini point, bila saya dengar sahabat kita kata surau ni jemaah ramai, bagi saya memang baiklah. Makin ramai makin baik. Ada satu surau tu royak kat saya, mereka buat satu kempen, setiap seorang kena bawa seorang. Hak tekan bawa tu iaitu bawa anak ataupun bawa bini. Sekurang-kurangnya jadi kalau 70 orang jadi 140. Dia kempen macam pahala dapat ramai, makin ramai, akhirnya penuh. Bagus tu. Banyak. Bila ramai ni aktiviti tu banyak. Makan-makan pun sedap. Orang ni letak makanan saya tengok bagus. Bila ada gobok ataupun kita kata untuk fakir miskin atau yang memerlukan, ni satu usaha yang baik sangat. Buat tuan-tuan. Ni saja. Jadi ambil masa muda,
sebelum tua. Saya tak nak ceramah masa muda, sebelum tua banyak sangat. Nampak depan saya ramai orang tua. Nak ambil kat mana lagi kata Ustaz? Angga saya pun orang tu juga. Hang nak ceramah tak kenal orang tua depan hang. Jadi setakat tu. Kedua, wasihataka qabla saqamika. Ambillah masa sihatmu sebelum datang sakit. Dia sakit ni ada dua jenis. Sakit orang muda, sakit anak-anak, dia beza dengan sakit orang tua. Sakit orang muda, anak-anak, dia duk harap dia boleh sembuh. Sakit orang tua, bila sakit dia ingat mati. Sakit Allah, mati dah. Sakit ni. Jadi di situ kita selalu duk tengok bab sakit. Allah sengaja bagi kita sakit. Orang yang tak ada sakit, masalah. Seorang tu kata, saya alhamdulillah tak ada penyakit. Orang kata, itulah penyakit awak, tak ada penyakit. Orang lain habis kan. Semua ada. Sekarang ni kita bukan satu dah sakit, tak banyak. Hak jenis 3 serangkai. Sekarang bukan 3 dah 5. Macam rukun Islam pula. Tak cukup dengan darah tinggi, kecil manis. Apa lagi? Gauk. Tambah lagi lemah jantung, kolesterol. Tambah lagi kadang-kadang kurang kalsium, macam-macam. Ya Allah. Saya pergi kat Institut Kanser Negara. Saya tak berapa suka penyakit ni, gerung. Kanser dengan kanser. Mari orang duduk tepi saya nak kesian orang lain. Mari duduk tepi Allah. Mari. Tengok sihat. Kenapa? Saya kanser tu. Allah kata. Kanser. Dan kanser ni tuan-tuan, zaman kita 40 tahun dulu, kanser satu jenis kita tahu, 2 jenis. Sekarang ni berpuluh-puluh jenis. Kanser darah, kanser hidung, kanser mata, kanser kulit, kanser kolon. Kat Allah, letih nak bilang, tak tahu. Tengok. Saya rasa saya sihat tu, tapi tiba-tiba cek Allah kanser. Diagnosis dia kena. Allah kata, ya Allah, Allah musta'an, Allah ni sakit. Dan sakit ni tuan-tuan, kalau kita tengok betul-betul banyak menginsafkan kita. Ada jenis sakit tu tuan-tuan, tengah segar kita pergi temu dia, terus berubah sakit dalam masa yang sekejap. Bukan lama, bukan sampai 14 tahun dah. Kadang-kadang 3 bulan je terus tu berubah. Saya pergi ke Cerah, buat lawatan kat orang sakit. Tengok ramai tegur saya. Allah kata, susah. Kawan. Hak ni kawan, hak tak kawan pun jadi kawan. Macam-macam. Sakit. Rupa-rupanya sakit ni dia tak kenal orang tua, orang muda, orang kaya, orang besar, orang kecil, orang sihat. Dia boleh berlaku bila-bila masa. Dia tak kira tuan-tuan. Ustaz, alhamdulillah, saya ni orang yang main sukan tiap-tiap hari latihan. Saya pergi gym 2 jam sehari. Kena juga. Dia tak mesti tuan-tuan. Body tinggi kuat, kena juga. Sakit ni tak kira tuan-tuan. Sebab itu ambil peluang masa sihat sebelum datang sakit. Tuan-tuan tahu apa makna sakit? Saya duk kaji, saya tengok makna sakit ni, hampir semuanya negatif. Bila kita sakit, maknanya kita letih. Bila kita sakit, maknanya kita mengata. Bila kita sakit, maknanya kita nampak kati. Kita nampak bantah, nampak tilam. Bila kita sakit, kita lemah. Bila kita sakit, kita tak berdaya. Boleh ke kita cakap kita ziarah sakit?
mak mung sakit ni, jom pergi masjid. Suruh